Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Perikanan baru-baru ini menganjurkan Mini Expo bersempena dengan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kali ke-12. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tema sambutan tahun ini memberi tumpuan kepada meningkatkan pengeluaran tempatan melalui produk tambah nilai iaitu memperkasa produk tambah nilai pemacu ekonomi negara. Juga diadakan penyampaian anugerah khas untuk mengenang jasa dan usaha serta sumbangan yang telah diberikan oleh para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam menjana pembangunan ekonomi negara amnya dan khususnya dalam sektor pertanian dan perikanan. Expo tersebut juga diisikan dengan pertandingan, pameran dan jualan. Pembangunan industri telah memberi impak dan akan terus menjejaskan cara hidup, belajar dan bekerja. Oleh itu, projek penyelidikan adalah penting sebagai persediaan industri dan institusi-institusi TVET bagi revolusi industri 4.0. Dr. Chen Wei-keh di Balan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan mengongsikan perkara itu semasa majlis penutupan bengkel dan program latihan serantau kesediaan institusi-institusi TVET bagi revolusi industri 4.0 di Asia Tenggara. Majlis berlangsung baru-baru ini di Pusat Serantau Simeo Voktek Gadong. Bengkel disertai oleh 24 orang daripada 9 negara-negara ahli Simeo menyertai bengkel yang diadakan secara dalam talian pada bulan September. Manakala bengkel kedua diadakan selama 3 hari bagi kerja lapangan. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan September 2022 meningkat 0.2% berbanding bulan Ogos tahun yang sama. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing 0.1% dan 0.2%. Berbanding bulan September 2021, IHP meningkat sebanyak 4.3%. Peningkatan itu selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing sebanyak 6.7% dan 3.7%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan. Peningkatan harga minyak dan lemak adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak masak daripada negara-negara pembekal. Kenaikan harga daging ayam adalah penyumbang utama kepada peningkatan harga daging disebabkan oleh kos makanan ternakan ayam yang tinggi. Manakala peningkatan harga produk mi adalah berikutan dengan kenaikan harga gandum global. Sementara itu, peningkatan harga bukan makanan pula didorong oleh peningkatan pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 13.8%. Pengangkutan 5.9% dan restoran dan hotel 3.9%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Jumlah perdagangan meningkat 37.3% daripada 2,018.5 juta ringgit pada Ogos 2021 kepada 2,771.3 juta ringgit pada Ogos 2022 disumbangkan oleh kenaikan kedua-dua nilai ekspor dan import antara tempoh tersebut. Dalam siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan berbanding bulan Julai 2022, jumlah perdagangan menurun 7.8% disebabkan penurunan jumlah ekspor dan import terutama bahan api galian.
Jumlah ekspor meningkat 35.3% daripada 1,246.4 juta ringgit pada Ogos 2021 kepada 1,687 juta ringgit pada Ogos 2022. Ini terutama disebabkan peningkatan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama. Ekspor bahan kimia juga meningkat dalam tempoh yang sama. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Peningkatan ekspor minyak mentah disebabkan oleh peningkatan harga purata 53.6% pada Ogos 2022 berbanding Ogos 2021. Manakala peningkatan ekspor gas asli cecair juga disebabkan oleh kenaikan harga ekspor sebanyak 53.1%. Bagi ekspor produk petroleum mencatatkan peningkatan daripada 400.7 juta ringgit kepada 756.8 juta ringgit yang mana komoditi utama adalah bahan api diesel otomotif. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Ogos 2022 adalah Malaysia diikuti Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Malaysia, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Jumlah nilai import meningkat pada bulan Ogos 2022 disebabkan peningkatan import bahan api galian sebagai input pengeluaran bagi industri petrokimia hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barangan keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia diikuti oleh Emirat Arab Bersatu dan Republik Rakyat China dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Pengangkutan melalui laut menyumbangkan bahagian tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Jumlah kemasukan pelancong antarabangsa ke negara ini menunjukkan peningkatan selepas aktiviti rentas sempadan dibenarkan pada Ogos lalu. Sementara itu, kadar tempahan bilik di beberapa buah hotel juga meningkat lebih 12,400 daripada kira-kira 8,200 tempahan. Baru-baru ini, lebih 100 orang pelancong dari Republik Korea mengunjungi negara ini dan rata-rata daripada mereka menyatakan keterujaan untuk mengetahui keunikan dan khazanah yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam pada itu sedang giat mempromosikan pelancongan domestik bagi memastikan sumber pendapatan pelancongan yang mampan dan berdaya tahan. College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB baru-baru ini mengadakan Hari Keusahawanan selama 2 hari. Aktiviti diadakan bersempena Convocation ke-12 kolej berkenaan. Mula diperkenalkan pada tahun 2017, sambutan yang diterima sangat menggalakkan sama ada dari jumlah penyertaan mahupun jumlah pengunjung. Hari Keusahawanan ini mendedahkan produk atau perkhidmatan para peserta antaranya jualan produk makanan dan minuman dan perkhidmatan mencuci kereta. Setiap pelanggan Shell V-Power akan dapat menikmati perkhidmatan cuci cermin kereta dan perkhidmatan mengilatkan tayar secara percuma dengan hanya mengisi minyak Shell V-Power. Dayang Erdiana Mulyati, Ketua Perdagangan Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad semasa ditemu bual oleh RTB berkata, promosi perkhidmatan pit stop services akan berlangsung sepanjang bulan November ini. Jadi ada jadualnya yang ditetapkan di stesen mana mereka akan berada. Jadinya bis pelanggan-pelanggan Shell V-Power bolehlah mendapatkan jadual tersebut daripada laman social media kami.
Jadinya asal saja membali Shell V Power akan boleh menikmati services pit stop ini dengan secara percuma.